A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini di Mesir dan malam di Malaysia. Alhamdulillah kita telah melalui 27 Ramadan, yang mana banyak pendapat di kalangan para alim ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadr itu adalah berlaku pada 27 malam daripada bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Yang lebih penting, kata para alim ulama, bahawasanya sekiranya kita nak dapatkan Lailatul Qadar tanpa kita nak membahagi-bahagikan malam berapa Lailatul Qadar ataupun mencari malam berapa Lailatul Qadar tersebut, untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita hidupkan seluruh malam di dalam bulan Ramadan khususnya, dan kita tumpukan Ashra awakhir daripada bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir, maksudnya kita gunakan sungguh peluang untuk kita beribadat kepada Allah, melakukan sebanyaknya kebaikan. Maka salah satu malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Maka kita akan dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Kalaulah sangat rugilah kalau kita hanya menspot ni kan, menspot Lailatul Qadar. Tahun ni mungkin malam 23, kita pun hanya ibadat malam 23 saja. Rupa-rupanya Lailatul Qadar pada malam yang lain. Jadi rugi kita ketika tersebut. Jadi sangat beruntung bagi orang yang melakukan ibadat sepenuhnya, sebanyak-banyaknya pada setiap malam Ramadan, dan ditambah kekuatan, kesungguhan dalam ibadat tersebut pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Itu lebih aula bagi kita sebagai orang yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita menyerahkan malam Lailatul Qadar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkan sepenuh kehidupan kita ini, pengabdian kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira pagi, tak kira petang, tak kira malam, tak kira apa saja waktu. Apabila datang waktu yang ada tafdil, yang ada kelebihan, kita perbanyakkan lagi, kita perhebatkan lagi, insya-Allah. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan yang orang yang mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi pada hari yang mulia ini kita sambung pembacaan kitab Al-Minahu Al-Ilahiyyatu fil Adabi Al-Islamiyyati, karangan Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Kita menggunakan kitab terjemahan kerana untuk memudahkan perbahasan kita, dan khusus kepada tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia, untuk lebih kita terus kepada bab, terus kepada tajuk, terus kepada intipati perbahasan. Kalau kita guna kitab Arab boleh juga, tapi masa jadi panjang sikit, mungkin satu slot tu tak boleh habis untuk satu bab. Jadi bila kita terus gunakan kitab terjemahan dan pemahaman kita terus, jadi kita boleh habiskan satu bab demi satu bab dengan lebih pantas, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita masuk pada bab yang seterusnya, iaitu majlis kita, majlis yang ke-7, iaitu adab-adab terhadap orang tua, ataupun istilah orang tua ni kita terjemahkan ibu dan bapa lah. Orang tua ni umum, iaitu orang tua, orang yang lebih tua daripada kita tu kira orang tua. Khusus dalam bab kita katakan sebagai walidain. Dalam Al-Quran pun disebutkan sebagai walidain, birrul walidain. Dalam hadis pun Nabi SAW sebut al-walidain, al-walidain. Maksudnya penggunaan kalimah walidain itu merujuk kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah yang mengandungkan kita, yang nasab kita itu bernasabkan kepada ibu dan ayah kita. Dan adapun ucapan untuk terjemahan kepada orang tua ini lebih umum.
Orang yang lebih besar umurnya ataupun lebih atas umur daripada kita dikira sebagai orang tua. Itu lebih umum. Tapi bab kita ni lebih khusus kepada ibu dan ayah. Ibu bapa kita, tak kiralah kita panggil umi, abah ke, ada panggil daddy, mami, macam-macam kita panggil sekarang ni. Ada panggil mak, bapa pun ada juga. Jadi macam-macam sebutan kita kepada ibu dan ayah kita, baba, mama, baba dan sebagainya. Jadi orang yang mengandungkan kita, melahirkan kita, dan kita berbinkan dia dan berbentikan dia, itulah walidain, ibu dan ayah kita. Jadi setiap orang di muka bumi ini secara umumnya semua ada ibu dan ayah. Cuma ada beberapa perbahasan. Ada orang yang tidak ada ibu, ada orang yang tidak ada ayah. Siapa yang tidak ada ibu dan tidak ada ayah? Dalam Al-Quran disebutkan siapa yang tidak ada ibu dan tidak ada ayah. Orang yang tidak ada ibu dan ayah adalah Nabi Adam AS. Ini kehebatan Allah SWT. Maksudnya manusia ni bukan hanya diciptakan oleh Allah SWT mesti ada ibu, mesti ada ayah. Tak. Kuasa Allah Ta'ala lebih tinggi daripada itu, lebih atas daripada itu, lebih hebat daripada apa yang kita fikirkan. Jadi Nabi Adam AS bukan lahir daripada ibu dan ayah. Kemudian siapa yang lahir yang tidak ada ibu tapi ada ayah? Siapa? Sayyidatuna Hawa. Disebutkan juga dalam kitab bahasanya ayahnya adalah Nabi Adam. Walaupun ayah itu bukanlah ayah kandung, tapi dia ambil perbahasan yang mengatakan tulang rusuk Nabi Adam AS tersebut dijadikan Sayyidah Hawa. Maka disandarkan Nabi Adam itu adalah ayah daripada Nabi Adam AS. Tapi ibu tidak ada. Ini kuasa Allah SWT. Siapa yang lahir yang ada ibu tapi tidak ada ayah? Ada juga yang tidak ada ibu, ada ibu tapi tidak ada ayah, iaitu Nabi Isa AS. Lahir daripada Sayyidatuna Maryam tanpa ayah. Sehingga kan masyarakat ketika tersebut meletakkan benda yang fitnah kepada Sayyidah Maryam, tapi disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diselewengkan oleh kelompok Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kemudian lagi teruk mereka menyatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu kesilapan-kesilapan yang ada dalam agama-agama yang telah diselewengkan. Jadi secara umumnya kita ada ibu, ada ayah. Sama ada luar nikah itu ataupun di dalam nikah, itu perbahasan yang lain lah. Ada sekarang ni banyak sangat. Ini adalah satu maksiat yang kata di zaman fitnah kita ini berlaku. Ramainya anak lahir tanpa ayah, iaitu tanpa pernikahan, bukan dengan jalan perkahwinan tapi dengan jalan zina. Anak itu tidak ada masalah, tapi yang masalahnya itu adalah nasab kepada anak tersebut. Kehidupan dia akan berbeza sedikit dengan kehidupan orang lain. Orang lain ayahnya dibin kepada ayahnya yang betul. Dia kadang-kadang dibinkan dengan Abdullah. Di Malaysia kita penggunaan kita dibinkan kepada Abdullah. Kalau dalam syarak kita perlu binkan kepada ibu. Nama sekian, okey, kita lahir daripada ibu, kita lahir binkan kepada ibu ataupun bintikan kepada ibu. Jadi masyarakat mungkin perbahasan daripada sudut fatwa dan juga waqi'i satu negara, kalau tengok bin kepada ibu Muhammad bin Aminah, itu jadi masalah nanti kan. Abu Bakar bin Putih sebagai contoh. Pasal apa nama perempuan kan, kenapa tak bin dengan ayah? Dia cakap masalah kepada si anak tersebut, maka dibinkan kepada Abdullah. Tapi sekarang ni pun dah semakin orang tahu kalau bin budak Abdullah ni, orang dah ni Abdullah ni ayah betul kan nama Abdullah ataupun tak ada ayah. Jadi orang sekarang ni orang dah dapat trace. Wallahu alam, zaman ke zaman, masa ke depan kita tahu apa yang jadi. Yang penting kita kena memahami agama itu, kita memahami hukum hakam daripada agama, kita kena memahami adab-adab dalam agama, kita kena amalkan keseluruhan kehidupan kita daripada jalan syarak yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita terjauh daripada perkara-perkara yang fasad tersebut, perkara yang tidak elok itu tersebut, insyaAllah. Dan kita juga doakan kepada seluruh umat Islam kita ini kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi SAW berpesan bahawasanya apabila timbul fitnah, maka kembalilah kita kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita terus masuk kepada perbincangan adab-adab terhadap kedua ibu bapa kita. Sebelum tu kita tafsirkan dulu apakah
yang dimaksudkan dengan bir. Kita akan gunakan banyak dalam hadis dan juga Al-Quran nanti, birrul walidain. Apakah dimaksudkan dengan bir? Iaitu melakukan perkara yang baik. Jadi melakukan perkara yang baik ini kita tengok daripada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bantu-bantulah kalian, memberi bantuanlah kalian ke atas kebaikan dan ke atas ketakwaan. Maka Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-bir itu dirujuk kepada mendapat redha daripada manusia. Mendapat redha daripada manusia. Dan takwa itu mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena bantu orang yang lain untuk dapat redha manusia, dan kita kena bantu orang lain untuk mendapatkan redha daripada Allah. Maka kata Al-Imam Al-Mawardi, wa man jama'a baina ridallahi ta'ala wa ridan nas faqad tammat sa'adatah wa ammat ni'matah. Kata Imam Al-Mawardi. Jadi siapa yang telah menggabungkan antara redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan redha daripada manusia, maka dia telah sempurnakan kebahagiaan hidupnya. Maka dia telah memasukkan segala nikmat di dalam hidupnya. Maka kehidupan kita ni perlu kepada redha daripada Allah yang pertama, dan yang kedua redha daripada manusia. Maka albir dimasukkan di sini adalah kita melakukan apa yang diredai oleh kedua ibu bapa kita. Birrul walidain, kita melakukan apa yang diredai oleh kedua ibu bapa kita. Itu maksudnya. Maksud secara umum kebaikan, kebajikan, apa saja perkara yang baik termasuk dalam bir. Namun maksud yang kita nak dimaksudkan di sini, bir tersebut adalah kita memberikan ataupun mendapatkan redha daripada kedua ibu bapa kita. Sebab itu disebutkan sebagai birrul walidain, iaitu mendapat redha daripada kedua ibu bapa kita. Apa maksud al-walidain? Al-walidain maksudnya adalah as-sababu al-haqiqiyyu liwujudil insan. Ini maksud walidain, iaitu sebab yang hakiki, yang sebenar bagi mewujudkan manusia, iaitu dengan perjalanan dengan jalan melahirkan seorang bayi ataupun kanak-kanak tersebut dengan jalan adanya bapa, adanya ibu. Maksudnya ada gen daripada lelaki, ada gen daripada perempuan. Maksudnya ada bertembung air mani daripada lelaki dan juga air mani daripada perempuan. Maksudnya ada bertembung di antara kemaluan lelaki dan juga kemaluan perempuan. Maksudnya ini sebab dijadikan manusia. Jadi al-walidain itu siapakah asalnya kita? Maka itulah dinamakan walidain. Okey. Dalam kitab yang sama, Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam perbahasan salahul insan fid dunya, iaitu nak memperbaiki manusia ini di dunia ini, dia ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama disebutkan sebagai an-nafsu al-muti'ah. Kaedah yang kedua disebutkan sebagai al-ulfah al-jami'ah. Kaedah yang ketiga disebutkan sebagai al-maddah al-kafiyah. Ketiga-tiga kaedah ini adalah jalan untuk menyempurnakan manusia. Dalam kaedah pertama dan kaedah kedua itu panjang pembahasannya. Kita nak masuk kena dengan tajuk kita. Kaedah yang kedua tersebut adalah al-ulfah al-jami'ah, iaitu hubungan yang sempurna. Hubungan yang sempurna dengan siapa? Okey, kita tengok. Hubungan yang sempurna ini, kita ada 5 sebab untuk nak menjadikan ulfah itu adalah jami'ah. Yang pertama, sebab yang pertama ad-din. Sebab yang kedua adalah an-nasab. Sebab yang ketiga adalah musaharah. Sebab yang keempat adalah al-mu'akhah. Kemudian sebab yang kelima adalah Allahumma salli ala Muhammad, ad-din. Sebab yang kelima adalah al-bir. Sebab yang kelima adalah al-bir. Dimasukkan situ. Jadi dalam kelima-lima sebab ini, sebab yang kedua tengok pada nasab. Nasab dia terbahagi tiga pula di bawahnya. Yang pertama disebutkan sebagai al-walidun. Bahagian yang kedua dinamakan sebagai al-mauludun. Sebab yang bahagian ketiga dinamakan sebagai al-munasibun. Jadi dari segi nasab ni,
yang pertama sekali adalah al-walidun. Al-walidun ni siapa? Adalah al-aba wal ummahat. Kemudian al-maulud, kan, al-mauludun iaitu al-abna, kan, anak-anak. Kemudian al-munasibun iaitu orang yang dinasabkan kepada kita, al-aqarib iaitu ahli keluarga, kaum kerabat kita, semua tu munasibun. Yang ada pertalian darah dengan kita, kan, atuk kita, kemudian sepupu kita, kemudian pak menakan kita, anak menakan kita, tu semua termasuk dalam al-munasibun. Jadi dalam kita nak menjadi seorang insan yang sempurna, maka kita kena tengok kedudukan kita di mana. Kalau kedudukan kita sebagai seorang ayah, kata Nabi SAW, likulli syai'in samarah wa samaratul qalbi al-walad. Kata Nabi SAW, riwayat daripada Al-Bazzar di dalam musnadnya, yang mengatakan setiap sesuatu perkara tu dia ada samarah. Samarah dia hasil, buah. Jadi samarah kepada hati seseorang tersebut adalah al-walad, itu anak. Maksudnya ibu-ibu dan ayah ini dia kena jaga sungguh anak-anaknya. Sebabnya anak-anak ni adalah samarah dia, buah dia, hasil dia, orang yang akan memberi kebaikan kepada dia, orang yang akan membantu dia saat mana dia berada di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu didikan kita terhadap anak sangat penting. Didikan nak bagi kepada anak-anak itu sangat penting. Kena bagi didikan yang utamanya adalah agama. Tidak ada masalah kita nak bagi didikan kepada anak-anak dengan didikan ilmu akademik, ilmu dunia, tidak ada masalah. Tapi pasakkan dulu dengan ilmu agama. Kerana apa? Dengan ilmu agama ni dia akan menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh. Kemudian kalaulah kita tengok dalam memperbaiki diri kita ni, kita di sudut ataupun dari aspek kita sebagai anak. Aspek sebagai anak, kata Nabi SAW, innallaha tabaraka wa ta'ala yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kata Nabi SAW, dan diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpesan kepada kamu, wahai anak-anak, dengan ibu-ibu kamu. Maksudnya anak-anak ni kena jaga ibu dah. Summa yusikum bi ummahatikum. Yang kedua, ibu kamu lagi. Yang ketiga, summa yusikum bi ummahatikum, ibu kamu lagi. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian barulah berpesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita buat baik kepada bapa kita. Kemudian barulah ahli keluarga yang lain. Maksudnya apa? Kedudukan di dalam nasab kita ni, yang pertama sekali ibu, yang kedua bapa, yang ketiga barulah adik-beradik dan juga kaum kerabat kita yang lain. Ini antara disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi maksud dia apa? Maksud dia kita bukannya dahulukan ataupun kita hanya ambil penting pada ibu. Bapa ni biar pi lah. Bapa ni tak apalah, dia pandai-pandai dia lah. Yang penting ibu, kena jaga ibu. Tak. Tetap kita kena jaga hati ibu dan bapa. Al-Imam Hasan Al-Basri sebut bahawasanya haqqul walid a'zam. Wa birrul walidah alzam. Kata Imam Hasan Basri, hak kepada walid, kepada bapa itu azam, sangat perlu diagungkan, sangat tinggi, sangat besar. Kita menunaikan hak ibu, hak kepada ayah sangat besar. Namun wa birrul walidah, dan berbaik dengan ibu kita, alzam, iaitu lebih mesti, lebih utama, lebih tetap. Maksudnya apa? Al-Imam nak sebut kepada kita, kedua-duanya kita kena bagi kebaikan. Kedua-dua mereka kita kena bagi kebaikan. Okey, itu sebagai kita sebagai seorang anak. Tengok pula sudut kalaulah kita dengan adik-beradik kita. Kata sebahagian daripada Quraisy dipersoalkan kepada mereka, ayyuma yuhibbu ilaik akhuka au sadiquka. Orang Quraisy apabila ditanyakan kepada mereka, apakah yang lebih kamu cintai, saudara kamu ataupun kawan kamu? Saudara ni maksudnya sama ada dia tu adalah sepupu kita, pak menakan kita sebagainya, yang ada pertalian darah dengan kita, ataupun sadiquka, kawan kamu. Maka berkata orang Quraisy ini, akhi, faqala akhi iza kana sadiqa. Mestilah, tentu mestilah yang aku paling utamakan, yang aku lebih cintai adalah akhi, iaitu adik-beradik aku, kaum kerabat aku, jika dia tu adalah kawan aku. Nampak?
Maksud dari sini bahawasanya kita ni dengan adik-beradik kena buat kawan. Jangan sampai kita hanya ada pertalian darah tapi seolah-olah tidak ada hubungan apa. Tidak bertegur siapa, bahkan bermusuhan pula. Itu lagi teruk, lagi bahaya. Maksudnya adik-beradik kita ni dia duduk ranking yang utama juga di kalangan, selain daripada sebelum orang lain yang tidak ada nasab darah daging dengan kita, maka kita kena utamakan adik-beradik kita dulu. Sebab tu ada hukama menyebutkan al-ba'idu qaribun bi mawaddatih wal qaribu ba'idun bi adawatih. Yang jauh itu dekat. Yang jauh itu dekat dengan mawaddah, dengan kasih sayang. Walaupun jauh tapi dia akan rasa dekat. Sebab apa? Dengan ada mawaddah. Kita duduk di Mesir, mak ayah kita duduk di Malaysia, akan rasa dekat. Masafah jauh, perjalanan jauh, tapi rasa dekat. Sebab apa? Sebab ada mawaddah. Tapi kalau orang yang dekat akan jadi jauh apabila dia bermusuhan. Duduk sebelah rumah ya, jiran, duduk sebelah rumah ya. Patutnya dah dekat ni, dekat lah, boleh buat baik, senang lah nak buat baik dan juga sebagainya. Tapi apabila ada permusuhan, maka ketika tersebut jadi jauh terus. Jadi mawaddah itu lebih cantik. Yang lebih cantik lagi, orang yang duduk dekat kemudian berkasih sayang pula, maka didekatkan. Al-qarib wa qarib, dia akan dekat dan lebih dekat lagi. Kemudian kita lihat dari sudut apabila berbahas mengenai adab-adab kepada orang tua ataupun kepada ibu bapa, kita mesti nak jadi orang yang soleh. Semua kita mendambakan nak jadi orang yang soleh, nak jadi orang yang solehah. Anak yang baru lahir pun akan kita doakan supaya anak ini jadi anak yang soleh. Kalau keluar anak perempuan, kita kata moga-moga anak ini akan jadi anak yang solehah. Dan kita pun berdoa supaya kita ini jadi anak yang soleh. Maka kita ambil sikit ta'rif, apakah disebutkan sebagai soleh, apakah maksud soleh dari segi pandang para imam mu'tabar. Jadi al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala tulis dalam kitabnya Bustanul Arifin, yang mana menakalkan kalam al-Imam Abu Ishaq Az-Zajjaj dan juga al-Imam Abu Ishaq Al-Qurqur, iaitu sahib Matali' Anwar, yang mengatakan soleh, maksud soleh itu adalah huwal muqimu bima yalzamuhu min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Yang dikata maksud soleh ni al-muqim, iaitu orang yang melaksanakan dengan apa yang wajib baginya daripada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga hak manusia. Ni barulah dinamakan soleh. Maksud di sini orang yang soleh, orang yang melaksanakan perintah Allah, iaitu melaksanakan segala benda yang wajib, yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya. Dan juga orang yang soleh adalah orang yang melaksanakan hak-hak akan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang baik hubungannya dengan Allah, sembahyang dia alhamdulillah, puasa dia alhamdulillah, tapi dia masalah dengan jiran dia. Kalau ikut segi takrifan ini, dia belum cukup soleh. Seorang anak alhamdulillah dia baik dengan ayah dia, dengan mak dia bagi duit tiap bulan, dia bagi duit. Kemudian dia belikan barang makanan kepada ibu dan ayah dia. Kadang-kadang dia bawa ibu dan ayah dia keluar berjalan, tapi dia tak sembahyang. Datang bulan puasa dia tidak puasa. Dia baik tak? Dia baik dengan ibu ayah dah, tapi dia soleh tak? Dia belum soleh. Sebab dia belum cukup syarat untuk menjadi orang yang soleh, iaitu orang yang melakukan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Dalam masa yang sama dia menjaga hak-hak kepada manusia, terutamanya kedua ibu bapa dia. Ini barulah orang yang soleh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita sebagai gelaran soleh tersebut, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok sikit beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang Allah SWT sebutkan mengenai birrul walidain, buat baik kepada orang tua, buat baik kepada ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ila akhir al-ayah, ayat 36 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun,
wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi maksud di sini para ulama mufassirin mengatakan selepas mana kita ini beribadat, kuat kita beribadat kepada Allah, kemudian kita tidak menyekutukan Allah SWT, selepas daripada itu kita kena buat baik kepada orang tua. Kita kena buat baik kepada orang tua. Tidak memadai kita hanya beribadat kuat dengan Allah SWT, tapi dengan ibu dan ayah kita buat tak tahu saja. Berapa ramai di kalangan umat manusia yang mana dia boleh baik hubungan dia dengan Allah, tapi dia tidak baik hubungan dia dengan ibu dan ayah dia. Sangat rugi orang ini, kerana orang ini tidak mengetahui hakikat yang sebenar nak menjadi hamba Allah SWT yang diredai oleh Allah SWT. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini nak mendapat redha daripada Allah, mesti kita kena dapat redha daripada kedua ibu dan ayah kita. Kemudian di dalam satu surah, iaitu disebutkan surah Al-Isra. Dalam kitab kita ni ada Syekh kongsikan kepada kita satu ayat dari surah Al-Isra ayat 23. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Sadaqallahul Azim. Ayat yang begitu penting untuk kita nak menunaikan kewajipan kita kepada ibu dan ayah. Ayat ini sehingga kan para alim ulama ambil ayat ini jadikan satu kitab. Bahaskan mengenai kebaikan seorang anak terhadap ibu dan ayahnya. Maka apa maksud? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, itu diterjemahkan dan janganlah kamu berbentak akan mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tambahan daripada ayat yang ke-24, kata Allah Subhanahu Wa Taala, waghfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ayat surah Isra ayat 24. Selepas pada tu disambung yang juga masih menceritakan mengenai perkara yang perlu kita buat kepada ibu dan bapa, iaitu tundukkan pandanganmu, tundukkan, rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan mintalah kata kepada Tuhanmu, irhamhuma kama rabbayani saghira, berikanlah rahmat kasih sayang kepada mereka keduanya seperti mana mereka mentarbiyah, memberikan kasih sayang kepada aku sewaktu aku masih kecil. Sebab tu doa kita selalu kita baca. Doa ni wajib kita baca. Selepas sembahyang kita kena baca sebagai kita seorang anak yang soleh. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Baca doa ni, Allahumma ghfir lana. Kita minta Allah Taala ampunkan dosa kita. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna. Wa liwalidayna. Jangan lupa kita sebut kedua ibu bapa kita. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Sebab apa? Ini arahan daripada Allah dalam Al-Quran, supaya seorang anak yang soleh dia akan mendoakan ibu dan bapa dia. Sebagai anak yang soleh dia akan mendoakan ibu dan bapanya. Jadi Al-Imam Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir menceritakan mengenai 5 kewajipan yang diambil daripada ayat ini supaya kita ni sebagai seorang anak lakukan. Dalam ayat tersebut ada 5 kewajipan yang perlu kita laksanakan. Kita tengok satu persatu. Yang pertama diambil daripada syahid ayat yang menyebutkan fala taqul lahuma uffin, dan jangan kita menyebutkan kepada kedua orang tua kita ini, kepada ibu bapa kita ni kalimah Maksudnya Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan adna maratib
al-qaul as-sayyi. Ni adalah martabat paling rendah sekali perkataan yang tak pernah elok. Bila kita duduk dengan ibu dan ayah kita, ibu kita panggil mak masak, kita buat itu adalah perkataan yang paling rendah, yang buruk. Ini pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi inzar kepada kita, bagi peringatan kepada kita, fala taqul lahuma uffin. Jangan jangan kamu katakan kepada mereka berdua, kat mak tak boleh, kat ayah pun tak boleh. Maka ulama mengambil istinbat, inilah satu dalil yang mengatakan kita tidak boleh melakukan kejahatan kepada ibu dan ayah kita. Perkataan yang itu pun tidak boleh, apatah lagi dengan kita mengatakan perkataan yang kesat. Apalah ayah ni, apalah mak ni, biar ampilah kat aku, lebih perkataan yang lebih kesat daripada tu. Ada perkataan yang lebih kesat yang kita pun tak sanggup untuk menuturkannya pada hari ini. Perkataan yang kesat-kesat yang tidak sedap didengar oleh telinga kita. Kadang-kadang pada hari ini anak-anak sangat mudah menuturkan perkataan yang tak elok kepada ibu dan ayah mereka. Sangat sedih. Kadang-kadang ada dalam keluarga kita, kadang-kadang ada dalam jiran-jiran tetangga kita. Anak begitu kesat dengan ayahnya, anak begitu kesat dengan ibunya, anak yang begitu kesat dengan kedua ibu bapanya. Percakapan yang tidak pernah elok, percakapan yang sentiasa melukakan hati kedua ibu bapa ini. Kadang-kadang anak pada zaman kita pada hari ini sangat tidak meraihkan perkara tersebut. Sedangkan Al-Quran ajar kita supaya anak-anak ini nak jadi anak yang soleh, perkataan pun tak boleh keluar daripada mulut kita untuk ibu dan ayah kita. Sebut ya wang, boleh tak pergi beli tepung Ustaz? Boleh. Walaupun kita ada kerja, walaupun kita ada urusan penting, bila mak dan ayah kita minta, tutup Ustaz, tutup Ustaz, tutup Ustaz. Sampai ada perbahasan dalam sembahyang, kalau mak kita panggil apa yang kita perlu buat, ada perbahasan sampai ke tahap tersebut. Jadi seorang imam besar, ada seorang ulama besar, ketika mana dia mengajar ribuan anak murid dia, dia mengajar, tiba-tiba ibu dia panggil, panggil dengan nama dia, maka dia tinggalkan pengajian tersebut, dia tutup, dia pergi seru ataupun dia pergi sambut seruan ibu dia dulu. Ni ulama. Jadi kalaulah ibu memanggil kita, segera kita tunaikan hajat mereka. Dan percakapan kita dengan ibu sentiasalah kena lutf, sentiasalah kena lembut, sungguh baik dengan ibu dan bapa kita. Kemudian kewajipan yang kedua dalam ayat sebut wala tanharhuma. Jangan kita membentak kepada mereka berdua. Membentak ni maksud dia apa? Melakukan perkara yang fi'l qabih. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ai wala yasdar minka ilaihima fi'l al-qabih. Jangan kamu mengeluarkan apa-apa saja perbuatan yang dinampakkan perbuatan yang buruk. Tak boleh. Kita duk hentak kaki depan dia, kita kita teling kepala daripada pandangan dia, kita buat muka masam dengan dia, tak boleh. Memang kadang-kadang ibu dan bapa ini pun macam-macam karenah mereka, tapi kita sebagai anak kena bersabar dengan ibu dan bapa kita. Kita nak dapat kedudukan yang soleh tersebut, kita kena sabar dengan ibu dan bapa kita, kerana mereka macam mana sekalipun mereka ibu dan bapa kita. Mereka suruh kita buat satu perkara, selagi tidak bercanggah dengan syarak, wajib kita lakukan, wajib kita tunaikan. Kalau pun mereka tu orang yang maasi, orang yang buat maksiat, orang yang buat kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena guna bahasa yang lemah lembut untuk betulkan mereka, bukan dengan bahasa yang kejam, dengan bahasa yang tidak sepatutnya. Tetap tidak boleh sebagai seorang anak lakukan perkara tersebut kepada ibu dan ayah mereka, walaupun ibu dan ayah mereka khilaf daripada syarak. Apatah lagi kalau ibu orang yang rajin sembahyang, ibu orang yang bagus, baik hati, ayah orang yang selalu pergi masjid, ayah orang yang selalu pakai kopiah, kita duk pergi hentam ayah kita, lagilah satu perkara yang tidak elok. Kemudian kewajipan yang ketiga disebutkan dalam ayat ini, wa qul lahuma qawlan karima. Tadi Allah SWT larang, tak boleh cakap tak boleh cakap benda-benda yang tak elok. Tak boleh buat benda-benda yang tak elok, buruk, perbuatan yang buruk tak boleh. Yang ni Allah Ta'ala suruh pula wa qul lahuma qawlan karima.
Dan katakan kepada kedua ibu bapa kita ni qaulan karima, kata Dr. Wahbah Zuhaili, iaitu ai wa qul lahum qaulan layyinan tayyiban hasanan maqrunan bitawqiri wa ta'zimi wal haya'i wal adabi. Kata guru kita, maksud qaulan karima ni adalah qaulan layyina, iaitu lemah lembut, baik saja. Tayyiban, bagus saja. Hasanan, yang dengar pun tak terasa nak marah. Maqrunan, dikait pula, di samping kita bercakap dengan benda yang baik, bitauqir, dengan penuh sopan santun, wa ta'zim, dengan penuh meninggikan penghormatan, wal haya, dengan penuh kemaluan, malu kita kepada ibu dan ayah kita, rendah diri kita pada ibu dan ayah kita, wal adab, dengan penuh beradab kita kepada ibu dan ayah. Ini maksudnya. Bila duduk dengan ibu dan ayah, kita kena jaga adab kita. Anak-anak kita pada hari ini kadang-kadang bila duduk dengan ibu dan ayah pegang handset. Ayah nak sembang dengan kita, kita duk pegang handset, duk update Facebook. Kita boleh lagi duk layan Instagram dan segala sebagainya. Ayah nak sembang dengan kita. Ayah orang yang boleh jadi zaman sekarang ni masih ada lagi ayah yang bukanlah up to date sangat, tak ada Facebook, tak ada apa semua, tak pandailah macam kita, tak sibuk macam kita dengan handset ni. Tapi bila kita duduk depan dengan ayah kita, ibu kita, jangan kita pegang handset. Sebab apa? Kita akan mencalarkan hati dia. Kita akan mencalarkan hati dia. Sebab apa? Kita tidak, seolah-olah kita tidak melayan dia. Kalau kita sembang dengan siapa-siapa pun duduk sebelah kita, ni kita sembang sikit ni, macam mana kita punya urusan kita, kawan kita tengok handset. Ni tanya ni apa nama kita, jadi dah nak pergi esok. Kawan kita duduk tengok handset, tak jawab lagi. Benda tadi nak pergi esok. Apa rasa dalam hati kita? Itu sebagai contoh. Ni kawan kita. Bayangkan orang itu adalah ibu kita, orang itu adalah ayah kita. Tak sepatutnya kita melakukan perbuatan yang sedemikian. Kemudian ayat yang berikutnya, iaitu kewajipan yang keempat, wakhfid lahuma janahal, wakhfid lahuma, apa ayat dia tadi? Wakhfid lahuma janahal zulli minar rahmah. Iaitu kita menundukkan, merendahkan tawaduknya diri kita dengan penuh kasih sayang kepada ibu dan ayah kita. Kemudian ayat Al-Quran ini menggunakan istilah janah, iaitu merendahkan sayap. Sayap kita ni, iaitu kita ni mungkin orang yang hebat, kita ni orang yang berpengaruh, kita ni orang yang ada jawatan tinggi. Mungkin di kalangan kita ni adalah orang alim ulama, orang yang ramai pengikut, orang yang ramai anak murid. Tapi apabila dengan ibu dan ayah, kita kena rendahkan diri kita. Kita kena tundukkan pandangan dengan ibu dan ayah kita. Anggap kita ni tidak ada apa-apa di hadapan ibu dan ayah kita. Abang atas kita kena penuh beradab. Digunakan istilah apa nama, ditashbihkan dengan diri kita tu terhadap sayap kita. Bila dengan ibu dan ayah kita tu, kita kena turun sayap kita. Kita duduk tempat yang tinggi, bila main dengan mak ayah kita, kita turunkan, ta'zimkan mereka, beradab dengan mereka, berikan apa nama, idkhal as-surur fi qalbihim, masukkan kegembiraan dalam hati mereka. Jangan sampai bila duduk dengan ayah kita, kita pun nak buat act lagi. Kita duduk atas kursi, ayah kita duduk bawah. Tidak ada adab. Walaupun kita tu adalah orang yang ada nama. Kalau kita tak mau duduk di bawah sekalipun, kita ajak ayah duduk sebelah kita. Kita mungkin rasa tak boleh kita nak duduk bawah ni. Orang ramai ni semua ni. Kita orang yang ada nama, kita orang yang ada gah, kita orang yang ada pengaruh. Tiba-tiba ayah kita masuk, ayah kita duduk di belakang. Kita langsung tak memanggilkan ayah kita ataupun tak memberikan penghormatan kepada ayah kita. Kecuali bila kita dah berikan penghormatan sebut, ayah jemput mai duduk depan, mai duduk sekali apa semua. Ayah kata tak apa, duduk. Kalaulah ayah sampai tahu tu tak apalah. Tapi jangan sampai kita membelakangkan dia. Kadang-kadang berlaku perkara begini dalam kehidupan kita. Kita orang yang tinggi, kita orang yang besar, kita yang ada pengaruh, tapi bila dengan ibu dan ayah kita, kita tetap dengan pengaruh kita, kita tetap dengan perasaan kita tu orang yang besar. Tidak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita satu kewajipan, wakhfid lahum janahal zulli minar rahmah. Kita kena tundukkan kehebatan kita. Kita kena tawadukkan diri kita dan berikan penuh kasih sayang kepada mereka. Kemudian kewajipan yang kelima dalam ayat yang disebutkan ini adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
dan berkatalah, wahai Tuhanku, berikanlah kasih sayang, rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka memberi kasih sayang kepadaku semenjak ataupun seperti mana aku kecil dahulu. Jadi masa kita kecil, macam mana ibu dan ayah jaga kita, penuh kasih sayang. Kita nak sesuatu, ayah dan ibu tunaikan. Dibelainya kita, ada nyamuk dijaganya, kita beli kelambu supaya tak kena nyamuk. Banyak perbuatan-perbuatan yang nak memberikan kasih sayang itu dilakukan oleh ibu dan ayah kepada kita saat kita masih kecil. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kasih sayang sedemikian rupa kepada ibu dan ayah kita. Maksudnya kita nak Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat Allah kepada ibu dan ayah kita. Ini adalah tanda kewajipan anak-anak yang soleh yang melakukan kesuruhan daripada apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk pula sedikit mengenai hadis-hadis yang menceritakan mengenai birrul walidain. Hadis-hadis Nabi SAW mengenai buat baik kepada ibu dan ayah. Hadis yang pertama, hadis ini kita ambil daripada kitab Tarhib wa Targhib Imam Al-Munziri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ay qala birrul walidain qala summa ay qala al-jihadu fi sabilillah, rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi SAW, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bersabda Nabi SAW, as-salatu fi waqtiha. Ada riwayat yang kata as-salatu fi awwali waqtiha, iaitu sembahyang tepat pada waktunya. Bila masuk saja waktu sembahyang, kita orang pertama yang akan mendirikan sembahyang. Ulama memberi tafsiran yang disebutkan as-salatu ala waqtiha ataupun as-salatu fi awwali waqtiha ni bila, macam mana nak tahu kita ni sembahyang pada awal waktu? Seperti sunnah Nabi SAW, apabila mendengar azan, kita tak akan buat perkara yang selain daripada menyibukkan diri kita untuk sembahyang. Termasuk bila dengar azan terus nak pergi ambil wuduk, itu termasuk dalam perbuatan yang kita nak sediakan diri kita untuk sembahyang. Itu sembahyang yang di awal-awal sembahyang. Tapi kalau azan, kita masih lagi dengan dengan handset kita. Apabila azan, kita masih lagi duduk di dapur dengan masak-masak kita. Apabila azan, kita masih lagi duduk dengan kawan-kawan bersembang. Apabila azan, kita masih lagi buat perkara yang tidak menyibukkan diri kita untuk sembahyang, maka kita tidak terdapat tak tergolong dalam golongan orang yang as-salatu ala waqtiha. Jadi itu kena jagalah. Itu perbahasan yang lain yang boleh kita bincangkan ke depan. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qultu summa ay, lepas daripada sembahyang pada waktunya, apa lagi amalan yang Allah Taala suka? Birrul walidain. Lepas sembahyang pada waktunya, maka buat baik kepada ibu bapa ini adalah sangat disukai oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian selepas daripada buat baik, apa lagi? Ia adalah al-jihad fi sabilillah. Jadi tiga perkara ni perkara yang amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu taala. Ibu bapa termasuk daripada amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu taala. Hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Kata Nabi SAW. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, kemudian minta izin nak jihad. Dia minta izin nak pergi jihad, berperang dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda dan bertanya kepada dia, adakah ibu dan ayah kamu masih hidup? Maka dia kata, na'am, ya, ibu dan ayah aku masih hidup. Maka Nabi kata, fa fihima fajahid. Maka hang balik pergi duduk dengan mereka, maka hang bermujahadah dengan mereka, maksudnya menjadi pembantu kepada mereka. Jaga mereka, melihara mereka. Maksudnya di sini didahulukan ibu dan ayah daripada jihad. Kalau kita ada ibu dan ayah, maka didahulukan ibu dan ayah untuk berjihad. Maksud dari sini, ibu dan ayah yang memerlukan pertolongan kita, ibu dan ayah yang memerlukan bantuan kita, ibu dan ayah yang tak boleh nak minta bantuan orang lain kecuali kita anak dia.
Kalau ada ibu dan ayah yang uzur, kalau dia dengan orang luar mungkin dia akan segan, nak minta tolong basuhkan dia nak qada hajat dan sebagainya, nak pergi tandas, nak minta jiran mai tolong basuh, dia akan rasa malu dan mungkin rasa tak boleh, benda tu tak boleh. Kalau kita pun kalau berlaku kita, mesti kita nak orang yang terdekat dengan kita, isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, anak kita sendiri, kita tidak ada masalah. Makanya menjaga ibu dan ayah saat mereka memerlukan itu lebih aula daripada kita pergi berjihad. Seperti mana yang telah Nabi SAW beritahu kepada sahabat ini, balik pergi duduk dengan ayah mak hang supaya kamu boleh duduk dan membantu mereka. Lebih ahsan, lebih afdal, lebih aula daripada kamu keluar berjihad, yang mana jihad ini ada lagi orang lain yang boleh keluar berjihad. Kemudian hadis yang berikut, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala walidihima qala huma jannatuka wa naruka. Ruwahu Ibnu Majah. Riwayatkan daripada Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak kedua ibu bapa terhadap anak-anaknya, ataupun apakah hak yang perlu anak-anaknya ni tunai kepada ibu bapanya? Maka kata Nabi SAW, huma jannatuka wa naruka. Mereka berdua ini adalah syurga kamu dan neraka kamu. Maksudnya kalau kita buat baik kepada ibu dan ayah, maka ibu dan ayah ini adalah jambatan untuk kita masuk ke syurga. Kalau kita buat jahat kepada ibu dan ayah, buat keburukan kepada ibu dan ayah, mereka juga adalah jambatan untuk kita masuk neraka Allah Subhanahu Taala. Jadi jelas di sini kita sebagai anak dan kita nak jadi anak yang soleh, mestilah kita membuat perlakuan yang baik kepada ibu dan ayah kita, yang mana menyenangkan kehidupan mereka. Moga-moga kita boleh pergi ke syurga Allah Subhanahu Taala dengan mendapat redha daripada ibu dan ayah kita. Kemudian satu lagi hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Ruwahu Bukhari wa Muslim. Riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah siapakah yang lebih berhak kepada seseorang tersebut untuk diberikan kebaikan, untuk dilakukan kebaikan kepadanya? Maka kata Nabi SAW, ummuka, ibu kamu. Selepas daripada ibu siapa? Ummuka, kali kedua. Selepas ibu siapa lagi? Kali yang ketiga Nabi kata ummuka. Selepas itu siapa lagi? Selepas itu abuka. Abu ni duduk peringkat yang keempat. Jadi di dalam Riyadhus Shalihin, kitab Imam An-Nawawi yang disyarahkan daripada satu kitab Nuzhatul Muttaqin, menyebutkan bahawasanya para fuqaha mengambil dalil daripada hadis yang kita bacakan tadi ini adalah seorang lelaki tersebut apabila wajib untuk dia memberikan nafkah kepada ibu dan ayahnya, tetapi dia tidak mempunyai nafkah yang cukup, nafkah dia hanya cukup untuk seorang saja, maka siapakah yang perlu didahulukan? Maka didahulukan ibunya. Disabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, ibu 3 kali, kemudian barulah kepada bapa. Maksudnya didahulukan emak daripada bapa saat mana nafkah itu hanya mencukupi kepada seorang saja. Namun sebagai seorang anak, kita kena usahakan supaya kita memberikan nafkah dan juga kebaikan kepada ibu dan ayah kita sama rata. Kecuali bila tidak ada kurang, barulah kita dahulukan ibu dulu, barulah kita bagi kepada ayah. Kemudian kita tengok hadis yang terakhir yang sangat masyhur di kalangan kita, yang juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas, min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu.
Hadis yang sangat masyhur, kata Nabi SAW, apabila matinya seseorang manusia, ataupun ada riwayat yang lain sebut iza mata ibni Adam, apabila mati anak Adam itu, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh mendoakan dia. Ini satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawasanya doa anak yang soleh ini sampai kepada ibu dan ayahnya. Jadi bayangkan kalau anak itu tidak soleh, hari ni kita mati, mereka menangis, esok mereka tak menangis lah. Esok mereka bergaduh pula. Bergaduh apa? Bergaduh nak ambil harta kita, harta pusaka. Bayangkan kalau kita ada anak yang semikian rupa. Jadi kalau kita sebagai ibu dan ayah, kita doakan supaya anak-anak kita yang soleh. Kita juga kalau kita sebagai seorang anak-anak, moga kita ini menjadi anak yang soleh yang mendoakan ibu dan bapa kita. Sebab apa? Ada misal daripada Mesir yang mengatakan kama tadinu tudan. Seperti mana yang kamu perlakukan, kamu akan diperlakukan. Kalau kita ni mendoakan kepada ibu dan ayah kita, esok anak-anak pula akan mendoakan kita. Hari ni kita buat baik kepada ibu dan ayah kita, esok-esok anak-anak kita pula akan membuat baik kepada kita. Itulah roda kehidupan kita. Kemudian kita tengok sikit kitab kita, baru masuk kitab. Kita banyaklah sentuh beberapa adab. Guru kita sebut dalam kitab muka surat 21, ibu bapa merupakan kunci kejayaan dan kebahagiaan, dan tidaklah mengingkari akan kelebihan mereka berdua kecuali orang yang degil dan jahil. Redha Allah Ta'ala terletak pada redha ibu dan ayah. Sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, terdapat 3 yang tidak diterima melainkan ada bersamanya 3 yang lain. Kita tengok beberapa ayat Al-Quran yang mana kita nak buat satu perkara, kita kena dirikan satu perkara yang lain dulu baru diterima. Ayat yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Maksudnya apa? Kalau kita sembahyang saja tanpa kita tunaikan zakat, syarat untuk kita sembahyang kita tu untuk diterima tak lepas. Sebab zakat kita tak tunai. Itu satu. Yang kedua, wa atiullaha wa atiur rasul. Kita taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kita taatlah kepada Allah tapi tak taat pula kepada Rasul. Syarat nak dapat taat Allah, mesti kita taat kepada Rasul. Ayat yang ketiga, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada akulah tempat engkau kembali. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah. Syarat kita itu dikira bersyukur kepada Allah, kita kena bersyukur kepada ibu dan ayah kita. Maksudnya kita kena berterima kasih kepada ibu dan ayah kita. Itu syarat untuk mendapat terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru kita sebut beberapa adab kita dengan kedua ibu bapa kita. Yang pertama, baik pergaulanmu terhadap mereka. Dengan ibu bapa kita kena jaga pergaulan kita. Kita jangan tinggikan suara seperti mana kewajipan-kewajipan yang telah kita sebutkan tadi. Kedua, apabila engkau diminta mengerjakan sesuatu oleh mereka, maka laksanakanlah sebelum mengerjakan keperluanmu, kerana mereka berdua itu lebih utama dan lebih berhak, kerana mentaati mereka itu adalah wajib, kecuali dalam perkara yang maksiat. Ini jelas bahawasanya kalaulah ibu dan ayah kita minta untuk kita buat sesuatu perkara, maka kita dahulukan pekerjaan untuk mereka, kemudian barulah keperluan untuk kita. Sebab apa? Mentaati kedua ibu bapa itu adalah perkara yang wajib. Kemudian yang ketiga, berbelanja untuk mereka merupakan kewajipan yang suci. Maksudnya kita memberikan nafkah kepada mereka. Kita memberikan sedikit, kita kata keperluan kepada mereka. Jangan kita harapkan anak-anak yang lain. Kadang-kadang kita ada 9 adik-beradik atau 8 adik-beradik, 7 adik-beradik. Tak apa, Abang Long dia bagi tu, tak apa, Abang Ngah dia ada duit banyak dia bagi tu. Kita tak bagi apa. Kak Lang ada duit tu dia bagi tu. Kalau lepa bagi selesai, mereka sebagai seorang anak yang baik. Tapi kita tak bagi. Kita duk anggap orang lain dah bagi, kita tak kena bagi. Itu satu perkara yang kadang-kadang dalam masyarakat kita yang menjadi kekeliruan. Kalau Abang Long dah bagi, Kak Ngah dah bagi, Kak Lang dah bagi, kita apa salahnya kita bagi juga. Sebab kita nak melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah kita. Kemudian yang keempat, sabar atas apa-apa perkara yang timbul daripada keduanya yang menyebabkan kemarahanmu. Yang ni kita kena jaga.
Kadang-kadang orang tua ini dia ada PL dia, ada karenah dia. Ataupun kita sebut orang tua ni bila saat dia dah sampai dia tua, dia seolah-olah kembali ke zaman budak-budak. Dia nak kasih sayang, dia nak kelembutan, dia nak cakap lembut dengan dia. Dia nak kita puji dia nak kita ra'i dia nak kita papah dia. Dia nak kita usap tangan dia. Dia nak kita belai bau dia. Jadi dia seolah-olah kanak-kanak. Dan kadang-kadang ada ibu bapa pula yang dia cepat terasa. Bila cepat terasa, dia cepat menentukan perkara yang tak elok. Apa hang ni? Dia marah kita. Kita kena sabar. Sebab PL orang tua ni dia dah pergi kembali semula kepada ibu dan anak-anak kecil, kanak-kanak kecil. Jadi bila kita duduk dengan ibu dan ayah, kita kena banyak bersabar. Kemudian perkara yang kelima, adat yang kelima, tidak mencela ayahmu dan ibumu kerana ianya merupakan dosa yang besar, apatah lagi memukul mereka. Jadi ada hadis Nabi SAW yang disebutkan di sini, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya apa? Antara dosa-dosa besar itu adalah celaan seseorang kepada kedua orang tuanya. Maka bertanya sahabat, wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang itu dicela oleh mungkinkah seseorang itu mencela kedua ibu bapanya? Yang pertama, Nabi kata minal kabair, dosa di antara dosa-dosa besar adalah orang itu mencela ibu dan ayah. Mengata perkara-perkara yang kesat, memaki hamun ibu dan ayah dia. Sahabat tanya, adakah orang yang dia boleh maki hamun dan ayah dia? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ada. Apabila dia mencela bapa seseorang, maka dia mencela bapaknya. Maksudnya kita ni kata dekat bapa orang lain. Kita ni mencela bapa orang lain. Maka Nabi SAW nak abang kata, bila kita mencela bapa orang lain tu seolah-olah kita mencela bapa kita. Dan mencela ibu seseorang, maka dia mencela ibunya. Kalau kita mencela ibu seseorang, ibu kawan kita, maka seolah-olah kita mencela ibu kita. Dosanya juga dosa besar, seolah-olah kita mencela ibu dan ayah kita. Walaupun secara hakikatnya kita kata, bapa hang tu perangai huduh. Sebagai contoh seolah-olah kita telah mengatakan kepada bapa kita, mak hang tu huduh lah akhlak dah. Sebagai contoh kita kata. Seolah kita kata dekat mak kita. Makanya tak boleh kita nak kata kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa tu adalah ibu bapa orang lain. Ini hadis Nabi SAW. Jadi kita kena jaga adab kita, jaga adab kita dengan orang lain juga. Kemudian yang keenam, apabila ayahmu buat maksiat kepada Allah, maka berlembutlah engkau dan menyerunya dan mengajaknya kepada Allah dengan perkataan yang baik. Ini kita sebut dah tadi. Apabila ayah ini di kalangan orang maksiat, ibu ni di kalangan orang yang maksiat, maka kita ni lemah lembut berdakwah kepada dia, lemah lembut untuk ajak dia kembali kepada Islam, ajak dia kembali kepada jalan yang sempurna. Kalaulah kita ni kerah, ibu ayah kita pun kerah, tak akan jumpa jalan. Sebab apa? Orang yang kerah ini dia akan dilembutkan dengan perkara yang lembut. Manusia ni sekerah-kerah mana manusia pun, apabila datang perkara yang lembut, dia mudah dilembutkan. Apatah lagi dengan bantuan doa kita pada Allah Subhanahu taala yang tak henti-henti, solat hajat kita tak henti-henti kepada Allah Subhanahu taala, doa kita di tempat-tempat yang mustajab untuk ibu dan ayah kita kembali kepada Islam, tentulah Allah Subhanahu taala akan memberikan pertolongan kepada kita saat kita mendakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Kemudian adat yang ketujuh, selalu menyenangkan keduanya dari segi makanan, minuman, kegembiraan, pakaian serta merawat duka dan kesedihan mereka. Ini adalah kewajipan kita juga, dan adab kita, akhlak kita dengan mereka, supaya kita ni jaga mereka segi zahir mereka dan juga batin mereka. Zahir dengan mata kita nampak, kita nak tengok mereka duduk dalam keadaan yang selesa, bilik mereka selesa, tandas mereka selesa, tempat makan mereka selesa, bersih. Kadang-kadang yang kita membimbangkan sekarang ni, anak-anak duduk jauh, tinggal ibu dan ayah yang duduk di kampung ataupun duduk di rumah setinggan, ataupun duduk di tempat-tempat yang jauh daripada orang, maka tidak dijaga kebersihan dan juga penempatan mereka. Anak-anak ramai kadang-kadang, ini masalah yang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita.
Moga-moga kita ambil tahu sungguh, ambil penting sungguh perkara ini. Telefon ibu dan ayah kita, tanya kesihatan mereka, tanya apa perkara yang boleh kita bantu mereka walaupun saat kita berjauhan. Apatah lagi kalau kita duduk dekat, mestilah kalau sehari kita tak jenguk ibu dan ayah kita walaupun kita duduk dekat, mesti mereka akan terasa, awak tak main hari ni, awak tak main jenguk kita hari ni. Kalau boleh di kalangan anak-anak ada yang duduk dengan ibu dan ayah, duduk dekat dengan mereka. Apatah lagi ibu dan ayah yang telah uzur, yang mana mereka ni perlu kepada makan ubat, perlu kepada susulan jumpa dengan doktor, perlu kepada beli barang makanan untuk mereka. Kadang-kadang kalau mak ayah tak sihat, perlu masak kepada mereka. Jadi tumpuan kita kepada ibu dan ayah yang uzur ini adalah sangat penting, sangat terutama. Sebab tu di bumi Tarim, di Hadramaut, Habib Omar apabila ditanyakan kepadanya berapa lama pelajar datang menuntut di Darul Mustafa ni, dia kata 10 tahun. Datang ke Darul Mustafa, tahun pertama sampai tahun yang ke-10 tak boleh balik. Memang syadid sungguh. Habib Omar kata tidak boleh balik, tidak ada sebarang excuse untuk balik. Bila orang tanya lagi, betul ke Habib sampai tak ada sebab langsung untuk balik? Satu saja, kalau mak ayah dah suruh balik. Habib kata kalau mak ayah dah suruh balik, lala tu juga boleh balik. Dan masa kita pergi ke Yaman, kita dapat tahu maklumat, setiap orang yang masuk ke dalam Darul Mustafa, pendaftaran dia, yuran dia tu, dia akan ada satu yuran dia, disebut itu yuran, termasuk dalam yuran tersebut adalah tiket balik. Tiket balik, maksudnya duit tiket balik tu dijaga oleh Darul Mustafa. Kalaulah ada emergency, maksudnya masa pendaftaran tu dah bayar dah, duit tu disimpan oleh Darul Mustafa. Ada emergency, Darul Mustafa terus beli tiket untuk dia balik. Kalau mak ayah suruh balik, beli tiket balik terus. Telefon hari ni, mak kata ni kena balik ni, ayah tak apa nak sihat ni, abang kat Habib, esok Habib suruh balik terus. Tapi mai Habib nak balik kahwin ngaji tu. Habib kakak kahwin. Kakak kahwin, nak balik. Tak apa, biar lepas kahwin. Alasan ni tak terima. Tapi kalau abang, ibu dan ayah suruh balik, Habib suruh balik. Dan Habib Omar, sebagai satu pengisahan kita saat akhir ni, Habib Omar saat kita berada di sana, salah satu akhlak yang mulia tengok seorang anak kepada seorang ibu. Setiap hari Habib Omar dia akan menzarihi ibu dia tanpa menaiki kenderaan. Perjalanan rumah dia nak ke rumah ibu dia lebih kurang ambil masa lebih kurang setengah jam jalan kaki. Habib Omar ada kenderaan, bahkan ada driver, ada orang yang boleh bawa. Tapi kalau Habib Omar nak pergi ke rumah ibu dia, Habib Omar akan berjalan kaki. Nampak tawaduknya seorang anak yang soleh, yang tunjuk akhlaknya kepada kita. Dia merendahkan diri dia untuk berjumpa dengan ibu dia. Tak mau dia pergi dengan keadaan yang gah, kemudian orang ramai belakang dia, kiri dan kanan, kemudian parking kereta besar depan rumah mak dia. Mak dia tanya, siapa tu mai tu? Hebat tu mama. Dia tak mau macam tu. Dia nak pergi ketuk, Assalamualaikum ibu, saya sampai. Dia nak keadaan yang macam tu. Ibu pun rasa tenang saja. Maksudnya di sini adab seseorang tersebut dengan ibunya sangat tinggi. Jadi Habib tunjukkan kepada kita. Kemudian adab yang terakhir, kata guru kita dalam kitab ni, ketahuilah bahawa syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Para ibu dan pendahaka orang tua itu lemah cita-citanya di syurga. Maksudnya di sini ibu ini adalah tempat kita jadikan bakti kita. Ada riwayat yang mengatakan ibu sahaja, iaitu hadis mengatakan al-jannatu tahta rijliha. Ada satu riwayat yang mengatakan al-jannatu tahta arjulihima. Kita baca satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Tabrani, yang mana lafaznya mengatakan ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam astashiru fil jihad, iaitu minta pandangan Nabi SAW untuk pergi jihad. Faqala Nabi SAW, alaka walidan, adakah dengan kamu ni ada ibu dan ayah? Qultu na'am. Qala ilzamhuma fa innal jannata tahta arjulihima. Kata Nabi SAW, wajib kamu ni duduk tetap dengan mereka, sesungguhnya syurga berada di bawah telapak kaki mereka berdua.
Ini satu hadis Nabi SAW yang mengatakan syurga ini terletak di bawah telapak kaki ibu dan ayah. Ada orang faham hanya syurga di bawah telapak kaki ibu saja, ayah tak apa. Jadi dengan ayah ni dia buat lebih kurang saja, dengan ibu dia buat baik, dengan ayah baik pergi. Padahal ada hadis yang lain yang menyatakan bahawasanya ibu dan ayah kita perlu buat baik kepada mereka berdua, kerana kedua-dua mereka adalah jambatan, jalan untuk kita masuk ke syurga Allahu Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan kepada kita, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sentiasa menjaga adab kita dengan ibu dan ayah, menjadi anak yang sentiasa memasukkan perasaan gembira dalam hati ibu dan ayah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya umumkan pada siapa yang mengikuti live kitab adab kita ni, saya rasa tak apa ramai mana. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir untuk bulan Ramadan ini. Kita akan tawakuf pembacaan kitab adab kita sampai hari raya. Lepas hari raya kita akan tengok lagi, mungkin kita akan buat jadual baru, dan tengok pula masa yang sesuai. Di Mesir masa orang nak buka puasa duduk masak apa semua, dia orang tak buka live. Di Malaysia orang dah habis tarawih, nak rehat, nak tidur kita baru live. Jadi kemungkinan ada masa yang tak apa nak sesuai, kita laksanakan live ini. Kita tengok pada selepas raya nanti masa yang lebih sesuai untuk kita sambung baca adab-adab yang berikutnya. Dalam kitab Al-Minah Al-Ilahiyah ini, Syekh Hisham Kamil meletakkan ada 41 adab yang kita baru baca, daripada adab dengan ilmu, kemudian adab dengan Al-Quran, kemudian adab dengan Rasulullah SAW, kemudian dengan adab dengan keluarga Nabi SAW, kemudian adab dengan sahabat dengan Nabi SAW, dan hari ini adab kita dengan kedua ibu bapa. Kita baru baca 6 adab. Maksudnya ada berbaki lagi, banyak lagi adab yang perlu kita bacakan, yang perlu kita ketahui, supaya mentahqiqkan kita ni adalah seorang muslim, mukmin, muhsin yang sejati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya akhlak-akhlak yang mulia dalam jiwa kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal, Allahumma ja'alna min ahli Allahumma ja'alna min jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Akramal akramin ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan dan kebodohan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.